Noorkhiriah, di sebalik senyuman. Itu ada luka yang tak tertutur. Sudah cukup aku diam, kini tiba masa untuk aku bersuara. Bukan untuk meraih simpati, tapi untuk membebaskan diriku dari belenggu luka yang terlalu lama aku pendam. Begitulah bait pertama yang keluar dari bibir Noorkhiriah, pelakon wanita yang selama ini dikenali dengan perwatakan tenang, merendah diri, dan sering mengundang senyuman peminat dengan lakonannya yang bersahaja. Namun siapa sangka, di sebalik mata yang selalu tunduk dan bibir yang menyulam tawa, tersembunyi kisah luka yang tak terperi. Kisah yang selama ini dia simpan kemas, seolah-olah dirinya tak pernah disakiti, seolah-olah rumah tangganya sempurna tanpa celah. Kini, setelah bertahun-tahun memilih untuk berdiam dan menutup segalanya dengan alasan tak mahu aibkan sesiapa, akhirnya Noorkhiriah memilih untuk memecahkan tembok bisu itu. Duduk di satu sudut bilik, hanya ditemani hembusan kipas siling dan cahaya senja yang masuk melalui celah langsir, Noorkhiriah memulakan cerita. Suaranya perlahan, tapi tegas. Matanya berkaca, namun tiada air mata tumpah. Mungkin kerana dia sudah terlalu letih untuk menangis. Azfaizul Ahtan, suami yang aku pilih untuk menjadi imamku. Selama ini aku pertahankan dia. Aku lindungi maruahnya, walaupun aku sendiri yang terluka. Aku fikir dengan diam, aku akan selamat. Aku sangka, kalau aku sabar, dia akan berubah. Tapi aku silap. Noorkhiriah menarik nafas dalam. Setiap kata-katanya bagai pisau yang menghiris kembali luka lama yang belum pernah sembuh sepenuhnya. Dia bercerita tentang malam-malam sepi yang dilalui sendirian, walaupun suaminya ada di sisi. Tentang jeritan, cacian, dan herdikan yang menjadi sarapan pagi dan peneman malamnya. Tentang bagaimana dirinya, seorang wanita, seorang istri, seorang ibu, dihancurkan perlahan-lahan oleh lelaki yang sepatutnya menjadi pelindung. Banyak kali aku tertanya, apa salah aku? Adakah kerana aku terlalu sibuk dengan kerja seni? Adakah aku tak cukup cantik? Tak cukup taat? Tapi, walau apa pun aku buat, tetap tak pernah cukup. Malah kadang-kadang, aku rasa aku ni hanya boneka. Dicintai bila dia perlu, dibuang bila dia marah. Kisah Noorkhiriah tidak berakhir di situ. Ada luka yang lebih dalam, ada keheningan yang lebih menyakitkan daripada jeritan. Dia mula bercakap tentang episod kemurungan yang dialami, satu fasa gelap dalam hidupnya yang hampir meragut segalanya. Dia menyendiri, menjauh daripada kawan-kawan, memadam gambar di media sosial, mematikan telefon, dan mula meragui dirinya sendiri. Namun pada masa yang sama, dia masih senyum bila kamera merakam. Masih memuat naik kata-kata motivasi untuk peminat. Masih membalas komen dengan emoji senyum. Kerana aku rasa, kalau aku jatuh, siapa yang akan bangun untuk anak-anak aku? Siapa yang akan pertahankan keluarga aku? Aku cuba jadi kuat, walaupun dalam hati aku menjerit. Aku rasa seperti hidup dalam sangkar. Aku tak tahu siapa aku lagi. Paling menyayat hati ialah apabila dia mengaku pernah berdoa agar nyawanya diambil, bukan kerana dia tidak kuat iman, tetapi kerana dia terlalu letih untuk terus menyembunyikan luka. Namun, setiap kali wajah anak-anaknya terbayang, dia kembali bangun, kembali melawan. Dalam diam, Noorkhiriah adalah pejuang yang sebenar. Akhirnya, pada satu malam, selepas satu pertengkaran hebat yang buatkan dia rasa seperti nyawanya tinggal sehelai benang, dia nekat. Dia keluar dari rumah itu, bukan sebagai tanda kalah, tapi sebagai simbol kelahiran semula. Dia memilih untuk menyelamatkan dirinya, untuk menyelamatkan anak-anaknya daripada melihat ibu mereka hancur dari hari ke hari. Aku tak benci dia, tapi aku dah tak boleh terus hidup begini. Aku pilih untuk sembuh, walaupun perit. Aku pilih untuk buka mulut, walaupun menakutkan. Kini, Noorkhiriah berdiri di hadapan khalayak, bukan sebagai mangsa,
tetapi sebagai suara kepada wanita-wanita lain yang mungkin sedang melalui episod yang sama. Dia mahu setiap wanita tahu bahwa diam bukan jalan penyelesaian, bahwa luka yang dipendam akan membusuk, bahwa mereka berhak bahagia, berhak dihormati, dan paling penting, berhak untuk memilih semula hidup mereka. Aku tak malu mengaku aku pernah lemah, tapi aku bangga kerana aku berani bangun semula. Ini bukan pengakhiran. Ini adalah permulaan. Untuk aku, untuk anak-anakku, dan untuk semua wanita yang terluka, kalian tidak bersendirian. Dalam ruang senyap yang hanya didengari oleh degupan jantung dan hembusan nafas berat, satu perkara jelas, Noor Khiriyah bukan lagi wanita yang sama. Dia kini adalah suara kepada luka yang selama ini dibungkam. Dia adalah kekuatan yang lahir dari kesakitan. Dan hari ini, dia tidak lagi tunduk, kerana akhirnya dia telah membebaskan dirinya. Dia bangun setiap pagi dengan langkah perlahan, kaki menyentuh lantai sejuk marmar yang sudah retak halus di beberapa sudut. Di luar tingkap, sinar matahari awal pagi menembusi langsir putih yang sedikit pudar warnanya, memantul ke dinding krem ruang tamu yang sunyi. Di situ, pada usia 49, Noor Khiriyah menjalani hidupnya dalam ritma baru, ritma yang sunyi, tapi tenang. Tiada lagi jeritan, tiada lagi wajah tegang yang menantinya di ruang makan. Hanya ada bunyi jam dinding berdetik perlahan dan aroma kopi panas yang kini dia bancuh untuk dirinya sendiri. Pagi-paginya selalu bermula begitu. Selepas solat subuh, dia duduk di beranda kecil yang pernah menjadi tempat dia termenung berjam-jam dalam diam. Kini, tempat itu menjadi sudut renungannya yang paling jujur. Di situ, dia memandang anak-anak yang masih nyenyak tidur di dalam bilik, dan di situ jugalah dia sering teringat akan malam-malam gelap yang dilaluinya, malam ketika jiwanya rebah, tetapi tubuhnya tetap tegak demi mereka. Wajah anaknya, Harith, pernah satu malam bertanya dengan suara perlahan, "Mama oke tak?" Soalan itu, dari seorang anak lelaki berusia 11 tahun, lebih tajam dari mana-mana cercaan. Dia tidak menjawab, hanya menarik anaknya ke pelukan dan memeluk erat, seperti cuba menahan dunia dari runtuh. Malam itu dia tahu, anak-anak bukan lagi kecil untuk tidak sadar apa yang berlaku. Mereka telah mendengar, mereka telah melihat, dan itulah saat hatinya pecah sepenuhnya. Tidak mudah untuk menjadi wanita di tengah kota yang memandang rendah mereka yang gagal dalam rumah tangga. Noor Khiriyah tahu itu. Dia pernah berjalan di pasar, terasa mata-mata memandang, bukan dengan simpati, tapi dengan bisik-bisik halus yang menusuk. Tapi dia terus melangkah, mengangkat dagu dan senyum kepada penjual sayur yang menyapanya dengan penuh hormat. Dalam senyuman itu, ada kekuatan baru yang tumbuh hari demi hari. Dia menyusun semula hidupnya perlahan-lahan. Memasak sendiri, mengemas rumah tanpa bantuan, mengurus anak-anak ke sekolah, dan menghidupkan semula minatnya terhadap seni, bukan hanya lakonan, tapi juga melukis dan menulis. Ada sesuatu tentang warna-warna air yang menari di atas kertas putih yang membuat hatinya tenang. Tangannya kerap memegang berus sambil matanya kosong. Tapi dalam pikirannya, dia sedang menyusun semula dirinya. Satu sapuan warna pada satu waktu. Di satu sudut bilik kerja kecil, tergantung satu lukisan yang belum siap. Wajah seorang wanita yang berdiri menghadap laut, rambutnya ditiup angin, tapi wajahnya tidak kelihatan. Bila ditanya kenapa tidak disiapkan, Noor Khiriyah hanya tersenyum dan menjawab, belum masanya dia melihat ke kamera. Hari-hari berlalu dan kalender dinding mula menandakan ulang tahunnya yang ke-50 semakin dekat. Dia tidak merancang sambutan besar. Cuma ada niat untuk membawa anak-anak berkelah di taman seperti dulu, sebelum semuanya jadi kusut. Dalam dompetnya terselit satu foto lama.
Gambarnya bersama Azfaizul dan dua anak kecil mereka di tepi pantai. Wajahnya dalam foto itu tersenyum, tapi kini dia menyadari senyuman itu tidak sampai ke mata. Gambar itu bukan untuk kenangan manis, tapi sebagai peringatan tentang apa yang dia pernah pertahankan dan apa yang akhirnya dia lepaskan demi dirinya sendiri. Kadang-kadang, waktu malam, dia duduk di ruang tamu dengan hanya cahaya lampu lantai menerangi. Tangannya menggenggam secawan teh panas dan kepalanya bersandar ke kerusi. Sunyi, tapi bukan sunyi yang menyakitkan seperti dulu. Sunyi itu kini seakan sahabat, mengajarnya mendengar suara hatinya sendiri. Setiap minggu, dia menulis jurnal. Ada malam dia menulis panjang, mengimbas kembali episode-episode gelap yang masih meninggalkan bayang. Ada malam, dia hanya menulis satu ayat, "Aku masih di sini." Ayat itu mudah, tapi padat. Kerana, dengan segala luka yang telah dia hadapi, hakikat bahawa dia masih berdiri adalah satu kemenangan. Tidak ramai tahu bahawa Noor Khiriah pernah tidur dengan lampu terbuka setiap malam selama hampir setahun. Bukan kerana takutkan hantu, tapi kerana takutkan kegelapan yang membangkitkan trauma. Kini, lampu itu dimatikan setiap malam, dan dia tidur lena. Dia sudah belajar untuk memeluk gelap, bukan sebagai musuh, tapi sebagai bahagian dari dirinya yang pernah dia hindari. Ketika bertemu rakan-rakan lama, ada yang berkata, "Kau nampak lain sekarang, Khiriah." Dan dia hanya senyum kecil. Mereka tidak tahu betapa lain yang dimaksudkan itu datang dari beribu malam yang penuh air mata, dari doa-doa yang panjang dan sepi, dari kekuatan yang dia gali dalam kesunyian. Noor Khiriah tidak menyesal. Jika diberi peluang untuk mengulang masa, mungkin dia akan memilih jalan yang sama. Kerana dari luka itu, dia belajar mencintai dirinya semula. Dan cinta itu adalah cinta yang paling suci, paling benar. Bagi dunia, mungkin kisahnya hanya satu lagi kisah perkahwinan gagal. Tapi bagi Noor Khiriah, ini adalah kisah tentang kebangkitan, tentang keberanian untuk berkata, "Aku tidak apa-apa," walaupun dunia menjangkakan dia akan rebah. Kini, dia bukan lagi bayang-bayang dalam hidup orang lain. Dia adalah cahaya dalam dunianya sendiri. Dia tidak pernah memerlukan banyak untuk merasa cukup. Hanya sedikit ruang untuk bernafas, sedikit waktu untuk mendengar dirinya sendiri, dan sedikit kasih sayang yang tulus, bukan penuh kawalan. Namun bertahun-tahun dalam perkahwinan bersama Azfaizul Ahtan, semua itu terasa seperti kemewahan yang tidak layak dia miliki. Noor Khiriah, pada zahirnya, selalu tampak kuat, senyumannya terlatih, gerak tubuhnya sentiasa terkawal, dan tutur katanya halus, penuh sopan santun. Tapi siapa yang sangka, di sebalik tatapan tenang itu, ada jiwa yang remuk, ada harapan yang telah lama padam. Dia tidak pernah melawan secara terbuka, bukan kerana lemah, tetapi kerana percaya bahawa diamnya mungkin akan mengubah sesuatu. Tapi tidak, diamnya hanya membuatnya tenggelam lebih dalam. Azfaizul bukanlah lelaki pemarah setiap masa. Sebaliknya, dia tahu bagaimana untuk menyakitkan secara senyap. Kata-katanya tidak selalu tinggi suara, tapi tajam dan menekan. "Siapa kau tanpa aku?" Pernah satu malam terkeluar dari bibir lelaki itu ketika Noor Khiriah cuba menyuarakan isi hatinya. Kata-kata itu seperti bilah pisau yang mengoyak keyakinan yang cuba dia semai dalam diam. Setiap kali dia melangkah keluar ke khalayak, dia memakai topeng sempurna. Artis, istri, ibu. Tapi topeng itu makin berat dari hari ke hari. Dia sering merasa seperti hidup dalam dua dunia. Satu dunia di mana dia harus menjadi seseorang yang elok, dan satu dunia di balik pintu rumah, di mana dia hanyalah bayang-bayang yang tidak berhak bersuara. Ketika kamera merakam, dia ketawa. Tapi bila lampu padam, dia menangis dalam bantal agar anak-anak tidak dengar. Ketika usianya memasuki angka 49,
Nur Khiriah mula merasa tubuhnya sendiri, seperti menolak segala kesakitan yang dikumpul selama ini. Dia mudah letih, kerap terjaga malam, dan rasa sunyi dalam dirinya semakin menyesakkan. Tapi juga, pada usia ini, dia mendengar suara hatinya lebih jelas dari sebelumnya. Suara yang selama ini dibungkam oleh rasa takut, rasa bersalah, dan keinginan untuk bertahan demi anak-anak. Satu pagi, sewaktu sedang menyidai pakaian di belakang rumah, dia terlihat sehelai kain tudung lamanya yang telah pudar. Warna merah jambu lembut itu pernah menjadi kegemarannya, warna yang membuatnya merasa ceria dan yakin. Dia memegang kain itu erat, dan air mata mengalir tanpa sedar. Bukan kerana tudung itu, tapi kerana kesadaran bahwa dia telah lama kehilangan dirinya yang dulu. Perubahan tidak datang dalam satu malam. Ia datang perlahan, seperti hujan renyai yang akhirnya membasahi seluruh bumi. Dia mula bercakap semula dengan sahabat-sahabat lama yang pernah menjauh kerana rasa malu. Dia membuka semula skrip lama, bukan untuk lakonan, tetapi untuk membaca kembali suara wanita-wanita kuat yang pernah dia hayati. Dalam watak-watak itu, dia mula mengenali dirinya. Anak-anaknya adalah nadi yang membuatkan dia bertahan. Ada satu hari, ketika Harith mengadu tentang kerja rumah yang susah, Nur Khiriah memeluk anaknya erat dan berkata, "Mama pun tengah belajar jadi kuat balik. Sama-sama kita belajar, ya?" Kata-kata itu bukan untuk menghibur, tapi lahir dari kebenaran yang mendalam. Perjalanan keluar dari penderitaan tidak lurus. Ada hari dia merasa kuat, ada hari dia hampir menyerah. Tapi setiap kali dia bangkit semula, dia membawa secebis keberanian baharu. Dia mula menulis, bukan untuk diterbitkan, tapi untuk mengeluarkan semua luka yang selama ini membeku dalam dada. Dalam tulisan-tulisannya, dia menulis tentang wanita yang ingin lari tapi terperangkap, tentang cahaya yang samar di hujung lorong, tentang cinta yang menyakitkan tapi juga membebaskan. Satu malam yang sunyi, selepas semua anak sudah tidur, Nur Khiriah duduk di dapur dengan secawan teh. Di depannya, sehelai kertas kosong. Di atasnya, dia menulis satu ayat. "Aku bukan mangsa, aku adalah penyintas." Itu kali pertama dia mengakuinya dengan lantang, bukan pada dunia, tapi pada dirinya sendiri. Sejak saat itu, dia tidak lagi melihat dirinya sebagai seseorang yang kalah dalam perkawinan. Sebaliknya, dia adalah wanita yang berani mengangkat kepala setelah bertahun-tahun tunduk. Setiap keputusan, setiap langkah keluar dari kegelapan itu membentuk dirinya semula. Dia tidak sempurna, tapi dia jujur. Dia masih belajar memaafkan dirinya sendiri, dan itu lebih sukar dari memaafkan orang lain. Hari-harinya kini lebih tenang, meski kadang sunyi. Tapi sunyi itu tidak lagi menakutkan. Ia kini menjadi ruang untuk dia bercakap dengan dirinya sendiri, untuk mengenal rasa luka dan perlahan-lahan menyembuhkannya. Dalam satu temu bual yang akhirnya dia terima selepas lama mendiamkan diri, wartawan bertanya, "Apa yang membuat Kak Khiriah akhirnya bersuara?" Dia diam sejenak, lalu tersenyum. "Kerana saya sedar, diam saya bukan melindungi sesiapa. Ia hanya menenggelamkan saya, dan saya tak mahu hilang lagi." Kisah Nur Khiriah bukan sekadar kisah wanita yang dikhianati atau dipinggirkan. Ia adalah kisah tentang kekuatan dalam rapuh, tentang cahaya dalam gelap, dan tentang perjalanan pulang ke diri sendiri. Dan dalam perjalanan itu, dia kini tidak lagi berjalan seorang diri, dia ditemani keberanian, keyakinan, dan cinta yang akhirnya dia temui kembali dalam dirinya sendiri. Terdapat satu ruang kosong di dalam laci meja solek Nur Khiriah yang selama ini dia biarkan tak bersentuh. Ruang kecil, cukup muat untuk satu kotak baldu hitam yang pernah suatu ketika menjadi tempat menyimpan sesuatu amat berharga. Namun kini, benda itu hilang. Bukan hilang kerana dia lupa,
Tetapi kerana satu malam, entah mengapa, kotak itu lenyap begitu sahaja. Dia tidak pernah bertanya kepada Azfaizul dan anehnya, dia pun tidak pasti kenapa tidak. Hanya ada rasa berat, seakan rahsia lama sedang menyorok di situ. Dan masih ada satu surat, ditulis dengan tulisan tangan yang bukan milik Nur Khiriah, diselitkan dalam buku resepi ibunya yang telah lama disimpan dalam kotak usang. Surat itu tidak bertanda nama. Ia hanya mengandungi satu ayat. Maaf kerana aku tidak sempat menyelamatkan kau dari semuanya. Surat itu muncul di rumahnya pada tahun kedua perkahwinan mereka. Dia menyangka ia dari seorang sahabat lama, tapi tiada ai yang mengaku. Nur Khiriah menyimpan surat itu diam-diam seperti menyimpan sebuah peringatan bahawa dia pernah dilihat hanya satu kali oleh seseorang. Kadangkala, dia mendengar bunyi langkah kaki di tingkat atas rumah pada waktu malam, meskipun semua anak sudah tidur. Langkah-langkah itu perlahan, seolah-olah menelusuri masa lalu. Dia pernah bertanya Azfaizul, dan jawapannya hanya senyuman sinis, rumah ni terlalu besar untuk perempuan yang suka berfikir. Dan sejak itu, dia berhenti bertanya. Dalam satu sesi rawatan terapi yang baru dimulainya secara diam-diam, kaunselor bertanya, "Apa yang paling Kak Khiriah takutkan?" Dia tidak menjawab segera. Tapi dalam benaknya, bayangan seorang wanita muda, berpakaian putih, berdiri di ambang pintu bilik yang tak pernah dibuka selama lebih 10 tahun, muncul. Tak ada ai pernah masuk ke bilik itu sejak hari pertama mereka pindah ke rumah itu. Alasannya, Azfaizul kata, itu hanya bilik stor. Tapi Nur Khiriah tahu, ada sesuatu dalam bilik itu, sesuatu yang dia tak sanggup hadapi. Belum, dia juga masih menyimpan nota suara lama dalam telefon bimbit. Mesej ringkas berdurasi 12 saat. Dihantar oleh seseorang yang tidak dikenali 2 tahun lalu. Suara dalam rakaman itu kedengaran serak, seolah-olah seseorang cuba memberi amaran, kalau dia tahu, kau tahu, dia akan padam semua. Nota itu tiada nama, tiada nombor pengirim, dan bila cuba dipanggil semula, nombor itu tidak pernah wujud. Kini, setelah segalanya terbuka, atau sekurang-kurangnya sebagian, Nur Khiriah tahu bahawa perjalanannya belum selesai. Dia telah mula bersuara, ya, tetapi ada suara-suara lain dalam hidupnya yang masih belum didengar. Ada soalan-soalan yang belum dijawab. Apa sebenarnya yang disembunyikan oleh Azfaizul? Siapa yang menghantar surat? Dan mengapa ada malam-malam di mana dia bangun dan mendapati pintu bilik stor itu terbuka sedikit, meskipun dia yakin telah menguncinya? Dia menyimpan semua itu, surat, rakaman, kunci bilik, dan ingatan, seperti potongan teka-teki. Bukan kerana ingin memecahkannya segera, tetapi kerana dia tahu, di suatu masa nanti, semua ini akan kembali. Membawa jawapan, atau membawa lebih banyak kebenaran yang selama ini dikubur bersama luka-luka yang tidak pernah disembuhkan. Dan barangkali, itulah bahagian paling menggugah dalam kisah Nur Khiriah, bukan hanya tentang penderitaan, bukan hanya tentang pembebasan, tetapi tentang misteri yang menyelubungi hidupnya yang perlahan-lahan masih belum selesai terungkap. Dan pada suatu pagi yang kelihatan tenang seperti biasa, langit mendung tetapi tidak hujan, angin bertiup lembut menerusi celah langsir yang tidak ditarik sepenuhnya. Nur Khiriah terjaga lebih awal daripada biasa. Wajahnya tidak menampakkan keletihan, malah ada sesuatu yang lain, seolah-olah malam tadi dia telah berbual dengan seseorang atau sesuatu. Dia bangun, berjalan ke dapur, tanpa menyalakan lampu. Tangannya menyentuh dinding, seakan mencari arah dalam gelap. Di atas meja makan, ada secawan kopi panas, tetapi Nur Khiriah tidak ingat dia menyediakannya. Dia tidak menyentuh kopi itu. Sebaliknya, dia duduk. Lama. Mendongak ke arah jam dinding
yang seakan berdetik lebih perlahan dari biasa. Matanya tidak berkelip, seakan-akan sedang menunggu sesuatu. Anak sulungnya, yang kebetulan terbangun karena bunyi burung gagak di luar, menyelinap turun tangga. Dia melihat ibunya duduk dalam gelap dan memanggil perlahan, "Mak?" Tiada jawaban. Hanya setelah beberapa saat, Nurkhiriah memandang ke arah anaknya dan berkata, "Perlahan, jangan buka bilik itu." "Belum." Dan dia bangun, berjalan melepasi anaknya tanpa menjelaskan apa-apa. Tangannya sempat menyentuh bahu anaknya sebentar, dengan sentuhan yang cukup lama untuk terasa berat, tetapi tidak menyakitkan. Hari itu, tiada apa yang berlaku, tidak ada panggilan mengejut, tidak ada surat baru, tidak ada perbualan yang menyentuh masa lalu. Segalanya seolah-olah diam, seperti dunia pun menahan nafas. Namun dalam diam itu, ada sesuatu yang tidak terucap, seperti bunyi nafas yang ditahan lama, menunggu dilepaskan, tetapi tidak pernah benar-benar dilepaskan. Malamnya, Nurkhiriah duduk di depan cermin bilik tidur, menyisir rambutnya perlahan. Ada sekeping gambar lama di tepi cermin. Dia dan Azfaizul senyum di hari pernikahan. Dia tidak mengambilnya, tidak memandangnya langsung, tetapi tangannya terhenti sejenak sebelum kembali menyisir. Dan ketika jam berdetik ke angka 12 tengah malam, satu suara halus kedengaran di koridor, tidak cukup kuat untuk disebut bisikan, tidak cukup jelas untuk disebut gema. Nurkhiriah menoleh perlahan, tetapi tidak bangun. Matanya hanya tertumpu ke pintu bilik store yang masih tertutup. Pintu itu tampak sedikit bergetar, tetapi tiada ai membuka, dan Nurkhiriah hanya duduk, membiarkan malam menelan sunyi itu. Seperti biasa, mungkin esok dia akan bercerita lagi, atau mungkin tidak. Mungkin ada sesuatu sedang menunggu di balik bilik itu. Atau mungkin segalanya cuma bayang-bayang dari luka yang terlalu lama tersimpan. Atau mungkin ada sesuatu yang lebih.